Saya hilang sendiri ya ni. Tariku. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami bukan pelajar daripada kelas personality. Pada kali ini kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami melalui sebuah video yang telah kami tonton, iaitu filem Split 2016. Okey, pertama sekali saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Nur Syairah binti Abdullah. Lepas tu Nur Syafiqah Azira binti Manaf. Nur Izzadila binti Cik Azlan. Fatih Nur Alia binti Mat Zawi dan Al-Nazir bin Samsun. Okey, seterusnya saya akan membuat ringkasan filem dan watak yang terdapat di dalam Split 2016. Okey. Filem Split pada tahun 2016 ini merupakan salah satu filem yang diterbitkan oleh M. Night Shyamalan, di mana ianya merupakan sebuah filem trailer seram psikologi Amerika, dan filem ini merupakan filem daripada United States Amerika yang ditayangkan pada 6 September 2016. Filem ini mengisahkan tentang seorang lelaki di mana dia mempunyai 23 personaliti yang berbeza, dan ada tambahan satu personaliti di mana semuanya dia memiliki 24 personaliti yang berbeza. Lelaki tersebut dikenali sebagai Kevin dalam watak ini, di mana dia memiliki pelbagai personaliti dengan watak-wataknya seperti Dennis, Patricia, Hedwig, Barry, Otwell dan Jade. Okey, menurut National Alliance of Mental Illness dari Amerika Syarikat, penyakit DID atau nama penuhnya Dissociative Identity Disorder ini merupakan salah satu penyakit mental di mana ianya amat berkait rapat daripada kisah silam yang dialaminya. Ini amat bertepatan dengan filem Split di mana Kevin merupakan masa trauma daripada kisah silamnya semasa kanak-kanak, di mana Kevin telah didera oleh ibunya sendiri, iaitu Puan Crum, di mana Puan Crum juga mempunyai masalah gangguan OCD. Okey, kisah ini bermula apabila Kevin telah menculik Casey, Claire dan Marcia dan mengurung mereka di dalam sebuah sel di dalam tanah. Cerita ini berlaku apabila Kevin telah mengurung mereka di dalam tanah dan telah mendera mereka dengan pelbagai watak-watak yang berbeza. Watak yang paling ganas dalam filem ini adalah The Beast, di mana Kevin telah memakan Casey, Claire dan Marcia dalam filem ini sehingga mereka mati. Pada pengakhiran cerita ini, Kevin tidak dapat menerima hukuman undang-undang kerana dirinya menghadapi masalah mental. Dan Kevin terus dengan kehidupannya yang mempunyai 24 personality. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya saya sambung, iaitu kecelaruan personaliti yang dipaparkan dalam filem tersebut dengan membincangkan diagnosis dan juga simptom yang ditunjukkan. Okey, kecelaruan personaliti yang ditunjukkan dalam filem tersebut ialah Dissociative Identity Disorder, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah gangguan identiti disosiatif. DID ni juga dikenali sebagai Multiple Personality Disorder, iaitu MPD.
ADHD ni merupakan sejenis satu penyakit yang berpisahan yang lebih teruk, sejenis proses mental yang memisahkan pemikiran, memori, perasaan, tindakan ataupun perasaan identiti seorang itu kepada beberapa personaliti. Selain itu, dia pun bermaksud bahawa seseorang itu mempunyai lebih banyak identiti dan personaliti dalam setiap identiti itu berbeza antara satu sama lain. Sebagai contohnya, kadang-kadang kita lihat orang yang punya penyakit ADHD ni, Kevin, seorang yang sangat bahagia tetapi kadang-kadang berubah menjadi agresif, jahat dan bersikap negatif. Dia bergantung kepada perubahan personaliti setiap personaliti. Diagnosis untuk filem ni ialah Kevin. Kevin mempunyai 23 personaliti dan dia menjadikan Kevin ni mempunyai masalah mental. Setiap personaliti ini mempunyai nama tersendiri. Sepertinya 23 personaliti bermaksudnya mempunyai 23 nama. Sebagai contohnya, personaliti dalam filem yang ditunjukkan, Kevin ni apabila dia berubah menjadi Dennis, personalitinya ialah seorang ketua yang extrovert, pembensih, manakala jika berubah menjadi Hedwig, Kevin tersebut menjadi kanak-kanak yang berumur 9 tahun. Okey, selain tu, doktor pakar psikiatri iaitu Dr. Fletcher ni, dia ni merupakan salah satu pakar psikiatri yang merawat Kevin lah untuk masalah DID ni. Okey, selain itu, simptom yang ditunjukkan dalam filem ini ialah amnesia, iaitu Kevin ni dia akan lupa siapa yang berbuat perkara sedemikian. Sebagai contohnya, apabila dia dia pergi ke rumah Dr. Fletcher ni, dia terlupa siapa yang menghantar email kepada Dr. Fletcher ni, sedangkan itu personality yang lain. Okey, seterusnya pada masa yang sama, Kevin ni juga dia terlibat dengan masalah obsessive compulsive disorder iaitu OCD. OCD ni dia bermaksud seorang itu inginkan kesempurnaan yang sangat sempurna. Sebagai contohnya, Dennis tu seorang yang sangat pembersih dan dia seorang yang sangat yang sempurna. Sebagai contohnya, apabila Kevin bertukar menjadi Patricia, dia memarahi apabila dia memotong sandwich itu tidak sama dan menghentak pisau di atas meja. Itu menunjukkan bahawa dia terlibat dengan kerana dia inginkan kesempurnaan sahaja dalam hidup dia. Yang seterusnya, Kevin juga mempunyai post-traumatic stress disorder. Ini bermaksud trauma semasa kecil. Semasa kecil ini, Kevin selalu dimarahi oleh ibunya sekiranya membuat bising ataupun membuat rumah bersepah. Kesan apabila dimarahi oleh ibunya itu membawa dia kepada penyakit DID. Sebenarnya penyakit DID ini berkait rapat dengan OCD dan juga PTSD. Okey. Seterusnya kepada rakan. Okey, untuk seterusnya faktor-faktor yang menyebabkan kecelaruan personaliti yang dihadapi oleh Kevin, kita boleh dilihat melalui baka atau keturunan, iaitu daripada ibu dia yang mengalami kecelaruan personaliti dan diturunkan kepada Kevin juga. Dan Kevin pun ada banyak masalah kecelaruan personaliti seperti OCD, PTSD yang tadi Fatin dah bagi tahu. Okey, selain daripada tu, bentuk tubuh badan yang menentukan perkara-perkara yang dapat dibuat dan tidak dapat dibuat oleh kanak-kanak. Yang ni disebabkan oleh waktu kanak-kanak dulu, Kevin ada masalah macam didera dan juga dia macam terhad. Penglibatan perkembangan dia terhad. Sebab mak dia ajar itu tak boleh, ini tak boleh. So seterusnya, faktor genetik dan biologi memainkan peranan bagi kanak-kanak kerana sejarah penderaan pada zaman kanak-kanak membentuk personaliti seseorang individu. Yang ni kita boleh lihat daripada Kevin sendiri, macam mana ibu dia didik dia, penderaan yang berlaku terhadap Kevin sewaktu kecil membentuk Kevin yang sekarang yang
yang mempunyai 24 personality daripada pelbagai personality, terutama personality yang barat, yang pembersih, yang kebudak-budakan, dan ada juga The Beast yang mempaparkan watak jahat. Okey, seterusnya pengalaman di zaman kanak-kanak dan ingatan tentang sesuatu peristiwa meninggalkan pesan yang mendalam terhadap personality seseorang individu. Ini kerana pada perkembangan di zaman kanak-kanak membentuk siapa diri kita yang sekarang. Seperti mana kita tengok Kevin, Kevin ada masalah waktu dia kecil, disebabkan oleh keluarga dia, persekitaran dia, so membentuk dia sampai dia ada kecelaruan personality. Okey, seterusnya perkembangan seseorang individu dipengaruhi oleh perhubungan sosial dalam keluarga, kejiranan, komuniti, negara atau dunia di tempat mereka dibesarkan. Yang ni kita dapat lihat Kevin dibesarkan di kawasan zoo. Dibesarkan di kawasan zoo. So Kevin melihat Kevin berada di dalam persekitaran yang tidak sepatutnya. Sepatutnya Kevin ni berada di persekitaran macam kalau kita sekarang ni macam perumahan di mana dia boleh bergaul dengan orang lain, macam kanak-kanak rakan sebaya dia. Dia boleh bermain sesuka hati dia dengan kawan-kawan, dia boleh berhubung, bercakap, membina hubungan dengan komuniti setempat. Itu saja faktor penyebab kecelaruan Kevin. Okey, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Izdalili binti Cik Azlan. Berdasarkan filem Split, teori personality yang boleh dikaitkan dengan watak utama iaitu Kevin adalah teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Beliau menganggap gangguan disosiatif ini adalah normal di mana beliau sangat mempertahankan pemikiran bawah sedar. Di dalam teori Freud juga mementingkan pengalaman awal atau masa silam seseorang pada zaman kanak-kanak kerana berpendapat bahawa personality yang dibentuk oleh seseorang adalah berdasarkan masa silamnya. Sebagai contoh, seseorang yang dibesarkan dalam persekitaran yang negatif, maka mereka akan membesar dengan nilai yang negatif. Dapat dilihat, hal ini dapat dilihat dalam filem ini. Sebagai contoh, personality Kevin dipengaruhi oleh masa lampaunya di mana dia sering dimarahi oleh ibunya jika dia membuat keadaan rumah itu bersepah. So, jadi dalam kes ini, ibunya menggunakan penyangkut kawat untuk memukul Kevin kerana dia telah membuat bising di dalam rumah mereka. Bukan itu sahaja, kesan penderaan ibunya juga terhadap Kevin ni telah meninggalkan kesan parut di dalam di bahagian pinggulnya. Kevin cuba menyembunyikan diri di bawah meja dan tidak berganjak sedikit pun dari tempat persembunyiannya. Hal ini terjadi akibat daripada penderaan dan trauma semasa kecil menyebabkan berlakunya penyakit mental ini kerana mereka akan membayangkan situasi yang berbeza daripada situasi yang sebenar yang dijadikan sebagai mekanisme utama untuk mengatasi trauma yang dialami. Okey, selain daripada tu, individu yang mengalami masalah ini juga berupaya untuk mengingati kembali perkara-perkara yang dialami olehnya atau boleh dikatakan seperti amnesia. Melalui filem ini, Kevin akan bertukar identiti dan tidak sedarkan diri setiap kali Kevin ditimpa sesuatu yang tidak baik ataupun melakukan perkara yang jahat. Oleh itu, personality Kevin akan menjadi Dennis dan melakukan perkara jahat seperti menculik 3 orang wanita seperti yang ditampilkan dalam filem ini. Perkara ini dapat dikaitkan dengan struktur personality Sigmund Freud iaitu id, ego, super ego. Tapi melalui filem ni, struktur personality id ataupun minda tidak sedar adalah sangat tinggi dengan mengatasi yang lain.
Seterusnya, it juga merupakan sumber keperluan dan kehendak serta dorongan emosi. Sekian, saya serahkan seterusnya kepada rakan saya. Oke, saya akan membincangkan tentang rawatan dalam menangani kecelauan personality, iaitu gangguan identiti disosiatif. Oke, rawatan yang pertama adalah psikoterapi. Oke, yang dia memfokuskan terhadap rawatan mengenal pasti permasalahan, mengurus secara mengejut terhadap perubahan tingkah laku, menggabungkan identiti yang bercelarut dengan satu identiti. Tetapi seperti yang kita lihat, psikoterapi ini tidak begitu memulihkan sepenuhnya kepada pesakit yang mengalami gangguan identiti disosiatif ini, karena jangka pemulihannya memakan masa yang agak lama. Dan untuk seperti yang saya nyatakan tadi, untuk memfokuskan terhadap perawatan mengenal pasti permasalahan itu agak sukar, karena kita harus mengenal pasti punca dan kisah silam mengapa ianya berlaku. Dan untuk mengurus secara mengejut terhadap perubahan tingkah laku ini memerlukan satu diagnosis yang diuruskan oleh pakar psikiatri dan juga badan pakar perubatan, karena ini juga terlibat secara terus dalam mengurus. Dan juga untuk menggabungkan identiti yang bercelarut dengan satu identiti ini juga agak sukar, karena kita harus mengenal pasti mana identiti yang cenderung kepada positif dan mana cenderung kepada negatif. Dan kita harus mengelakkan daripada identiti yang berteraskan negatif ini boleh mengatasi identiti yang berteraskan dengan positif. Seterusnya. Oke, dan ini ada yang terakhir adalah cadangan intervensi dalam memulihkan ataupun melaksanakan tugas sebagai pakar psikiatri. Yang pertama adalah intervensi secara individu. Intervensi secara individu ini yang kita ambil, kalau kita lihat daripada film Split 2016 nih, kita ambil Kevin, di mana cuma intervensi secara individu jika kita lihat agak kurang berkesan, karena pesakit yang mengalami DID ini, dissociative identity disorder, sangat sukar karena memerlukan sesi yang terlalu banyak dan tidak dapat kita kumpulkan, karena mereka ini kadangkala akan menyorokkan identiti mereka, personality mereka. Dan seterusnya keluarga. Intervensi keluarga ini adalah sangat penting. Kita lihat dari sangat penting berbanding individu, karena dari keluarga kita boleh melihat seperti mana yang dinyatakan Kevin ini pernah trauma akibat daripada pendarahan ibunya. Dan juga kita lihat kalau kita ambil dari intervensi secara keluarga ini, kita intervensi maknya, dan kita boleh merungkai sedikit demi sedikit permasalahan, dan kita boleh bantu untuk merawat pesakit yang mengalami dissociative identity disorder ini. Itu saja. Seterusnya, saya akan. Okey, seterusnya kesimpulan. Okey, kesimpulannya ulasan daripada filem ini ialah seorang lelaki yang punya 23 identiti itu menculik 3 orang wanita dan mengurung mereka di dalam sebuah sel dalam tanah. Ketika menculik wanita-wanita itu, Kevin merupakan watak utama itu sebenarnya berubah menjadi watak lain, iaitu Dennis. Okey, dalam filem ini juga seseorang ibu tidak sepatutnya memarahi anaknya sehingga yang buruk dan negatif kepada kanak-kanak tersebut. Hal ini kerana trauma semasa kecil boleh menyebabkan masalah mental apabila mereka dewasa nanti, sehingga membawa kepada pembunuhan. Okey, seterusnya kecelaruan dalam filem ini ialah DID, dan terdapat juga masalah mental yang lain, iaitu obsessive compulsive disorder dan juga PTSD, post traumatic stress disorder. Selain itu, faktor masalah DID ni antaranya ialah trauma masa kecil, iaitu perkembangan semasa kecil ni amat pentinglah bagi seorang kanak-kanak supaya kesihatan mental mereka ni berkembang dengan baik.
Selain itu juga faktor genetik dengan faktor ataupun faktor biologi ni tidak dapat dielakkanlah sekiranya terdapat ahli keluarga yang mempunyai masalah tersebut, masalah mental tersebut. Kecuali tetapi masalah mental tersebut boleh dilakukan dengan merawat masalah tersebut dengan lebih awal. Selain itu, teori juga merupakan perkara yang pentinglah untuk mengetahui punca ataupun sebab dan akibat apabila seorang itu mengalami masalah mental. Teori-teori itu memberi gambaran bahawa terdapat sesuatu yang berlaku dan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami masalah mental. Seterusnya ialah rawatan dan juga intervensi. Setelah penyakit masalah mental didiagnosis dan ataupun dikenal pasti, pesakit perlulah mendapatkan rawatan dan juga intervensi supaya pesakit itu tidak terus mengalami masalah mental tersebut. Faedah cerita ini ialah walaupun Kevin ini mendapat rawatan dan juga intervensi pada psikiatri, tetapi rawatan dan intervensi ini kurang berjaya lah kerana pada faedah ceritanya Kevin ini mempunyai identiti yang ke-24 iaitu The Beast. Okey. Itu sahaja pembentang pada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.